Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan kerja khusus berkaitan Black Economy di Malaysia. Semua daripada kelas KEBA 1182D di bawah Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pejabat. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Mawar Nuraisha binti Abdul Qasim Alias Mawar. Manakala ahli kumpulan saya terdiri daripada Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Nazaruddin, Nur Izzati Nabila binti Nur Izlan, Nurliana binti Osman dan juga Aisyah Maisarah binti Saparin. Baiklah, apakah itu sebenarnya Black Economy ini? Black Economy atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai pasaran gelap merupakan sebuah pasaran barangan ataupun perkhidmatan yang berjalan di luar secara rasmi dan disokong oleh kuasa negara. Sebenarnya, aktiviti Black Economy ataupun pasaran gelap ini berlaku di banyak negara, termasuk negara-negara jiran kita, dan bahkan ini lebih terkenal di antara negara-negara lain. Namun, tidak dinafikan Black Economy ini masih lagi wujud dan tidak terhakis di kalangan rakyat Malaysia ini sendiri. Dan selain daripada panggilan pasaran gelap, Black Economy ini juga dikenali sebagai ekonomi bawah tanah, ekonomi bayangan, ekonomi tersembunyi dan juga sektor tidak formal. Baiklah, seterusnya beralih kepada isi perbincangan iaitu berkaitan dengan kegiatan Black Economy di Malaysia. Black Economy ini kebiasaannya muncul apabila pihak kerajaan menyekat aktiviti perniagaan terhadap sesebuah perkhidmatan ataupun barang. Apakah itu perkhidmatan dan barang yang dimaksudkan dalam aktiviti Black Economy ini? Ianya sebagai contoh pelacuran, dadah dan juga rokok. Barangan palsu di Malaysia ini semestinya membahayakan nyawa. Seperti mana yang kita ketahui, rokok ini boleh membahayakan kesihatan setiap pengguna. Jadi disebabkan itu ada pihak-pihak lain yang ingin menjual barangan-barangan haram ini dengan harga yang lebih murah supaya dapat memikat pelanggan untuk membelinya. Namun, aktiviti perniagaan yang dijalankan ini adalah secara haram dan tidak dapat pengiktirafan daripada pihak kerajaan dan juga pihak dalam. Maka disebabkan itu, Black Economy ini merupakan satu jenayah. Malaysia juga berada di kedudukan nombor 1 di dunia pada jualan rokok tidak sah, iaitu sebanyak 59% menurut laporan daripada Oxford Economy. Ianya juga dalam dunia perindustrian pada hari ini, pemain industri akan memanipulasi segala aspek yang berkaitan keperluan dan kehendak manusia untuk keuntungan mereka. Aspek keseronokan Black Economy ini dikenali sebagai industri dosa kerana ia berkait rapat dengan nafsu sawan. Industri dosa meliputi sektor tembakau, dadah, alkohol, perjudian dan seks. Kegiatan industri ini ada yang berlesen dan tidak berlesen. Tidak dapat dinafikan bahawa industri dosa Black Economy di negara ini, terutamanya yang tidak berlesen seperti kegiatan seks dan perjudian, telah membiarkan kegiatan gangsterisme yang sudah menular ke sekolah-sekolah untuk dijadikan pelapis. Jika tidak dicegah, ia boleh meruntuhkan negara. Contoh-contoh aktiviti Black Economy: cekera padat, cetak rompak, menjual cekera padat dengan harga yang murah daripada harga asalnya. Perkara sebegitu telah pun menarik perhatian orang ramai untuk membeli cekera padat tersebut, lantas membuatkan aktiviti tersebut sukar untuk dijatuhkan. Aplikasi Netflix dan Spotify, mereka ingin mendapatkan hiburan lantas membantu anak seni mendapatkan hasil. Walau bagaimanapun, di satu sudut yang lain, segelintir orang terus menonton filem dan mendengar muzik secara haram melalui beberapa platform dan telah pun memuat turunnya. Barangan palsu. Omkam melaporkan bahawa ia merangkumi barangan keperluan harian seperti bateri, sos makanan, ubat gigi, cecair pembersih, makanan tin, madu, minuman berperisa coklat, susu tepung bayi, ubat-ubat kosmetik palsu selain minyak, motor dan enjin, alat-alat komponen kenderaan dan pesawat. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor wujudnya Black Economy. Pertama, disebabkan oleh kehadiran cryptocurrency baru-baru ini telah mewujudkan bayaran secara dalam talian yang boleh diakses melalui dark web. Kedua, ekonomi secara tunai. Mereka menyimpan dua set buku perakaunan di mana yang satunya berfungsi untuk menunjukkan pihak berkuasa cukai serta rahsia dan yang satunya lagi pula tidak menyimpan sebarang rekod transaksi sama sekali. Ketiga, permintaan bagi produk palsu atau pasaran gelap disebabkan oleh harga yang rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila penjual barangan haram, penyelundup dan peruncit boleh mengimport atau mengeluarkan produk
berjenama seperti jam tangan, beg tangan atau minyak wangi dengan harga yang lebih murah, maka margin keuntungan untuk mereka akan menjadi lebih tinggi. Kesan-kesan black economy: pertama, melemahkan perniagaan rakyat sehingga akhirnya menjejaskan pihak kerajaan kerana pihak pelabur dari negara luar takut untuk melabur di negara kita. Ini kerana pihak pelabur akan berpendapat bahawa sekiranya mereka melabur di negara kita, mereka tidak akan memperoleh keuntungan, sebaliknya hanyalah kerugian. Kedua, kerajaan tidak boleh mendapatkan hasil cukai daripada aktiviti ekonomi gelap kerana kerajaan memerlukan hasil cukai untuk menyediakan perkhidmatan dan infrastruktur. Ini kerana melalui kegiatan ekonomi, kerajaan dapat meraih perolehan bukan sahaja daripada pungutan cukai tetapi juga dari sumber tidak langsung seperti duty excise di mana cukai dikenakan bagi penggunaan atau atas pengimportan barangan. Apabila aktiviti ekonomi gelap semakin berleluasa dalam negara. Ketiga, kestabilan politik terjejas apabila terlalu banyak aktiviti black ekonomi. Ekonomi dari sudut pandangan Islam, perniagaan dianggap sebagai suatu amalan yang sangat mulia. Misalnya, Rasulullah sendiri pernah dibawa oleh Abu Talib iaitu bapa saudara baginda ke negeri Syam ketika baginda berusia 12 tahun untuk membantu beliau untuk mencari rezeki dengan menjalankan perniagaan menternak kambing. Perniagaan merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaan dengan amanah akan diberikan balasan syurga bersama para nabi, orang soleh dan syuhada. Namun, sekiranya dilakukan di luar syariat Islam, maka ia tidak dianggap sebagai ibadat tetapi sebagai aktiviti yang boleh mendapatkan pada kebinasaan baik di dunia atau akhirat. Seterusnya, Islam melarang dan menegah sama sekali sebarang bentuk transaksi jual-beli yang melibatkan barangan curi, ragut dan seumpamanya. Dari Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah melarang menjual senjata di tengah berlangsungnya fitnah iaitu perselisihan. Maksudnya, haram dan dosanya menjual apa-apa barangan yang membawa kepada kerosakan akhlak dan membantu kepada tersebar luasnya perkara yang keji dan hina seumpama fitnah dan sebagainya. Seterusnya, kita masuk kepada langkah-langkah mengatasi. Yang pertama, pihak kerajaan boleh membuat kempen kesedaran tentang kesan buruk black economy terhadap ekonomi negara. Yang kedua, kerajaan mestilah menggalakkan rakyat untuk menggunakan pembayaran atas talian bagi transaksi perniagaan. Contohnya, perkhidmatan Maybank to You atau CIMB Click. Yang ketiga, mengemas kini pentadbiran sistem percukaian sedia ada dan juga menggunakan sistem big data atau data raya dalam memantau segala transaksi yang boleh dikenakan cukai dari semasa ke semasa. Yang seterusnya, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN boleh melaksanakan beberapa inisiatif seperti meningkatkan aktiviti pendidikan cukai dan kesedaran cukai melalui seminar, taklimat, periklanan dan libat urus misalnya. Seterusnya, meningkatkan penguasaan di sempadan negara dan bekerjasama dengan organisasi pemantauan serantau dan antarabangsa. Sebagai contoh, di sempadan Singapura dan juga Thailand. Selain itu, pihak bertanggungjawab perlu menambah operasi pemeriksaan dari kedai ke kedai untuk membanteras barangan seluduk mahupun palsu. Contohnya, penyeludupan rokok tiruan serta dadah. Di samping itu, kerajaan perlu meningkatkan keselamatan sempadan dengan memasang teknologi canggih dan terkini serta strategi-strategi baharu bagi memutuskan rantai bekalan pedagang haram untuk mencegah mereka daripada menggunakan Malaysia sebagai pasaran utama atau transit. Akhirnya, pihak berkuasa haruslah mengenakan tindakan sekeras-kerasnya kepada mereka yang bersekongkol dan menyeluduk dalam aktiviti black economy. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai kesan buruk daripada black economy ini. Hal ini menyebabkan secara tidak langsung ia telah memberi kesan buruk kepada negara kita. Tambahan pula, Malaysia merupakan negara Islam. Oleh itu, kita haruslah menjaga imej Islam di mata penduduk Malaysia yang bukan beragama Islam. Sebagai sebuah negara Islam yang mahukan kemajuan seiring dengan kemajuan negara dunia yang lain, kita haruslah memasukkan semua aktiviti yang akan merosakkan imej negara kita. Sememangnya ia tidak dinafikan, hasil daripada black economy ini menyumbang lebih 50% daripada hasil pendapatan negara. Namun, kita harus sedar bahawa di sisi agama Islam, hasil pendapatan ini dikategorikan sebagai haram kerana hasil daripada sumber yang haram. Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk memasukkan aktiviti black economy ini. Salah satu cara yang paling berkesan ialah pihak kerajaan haruslah memainkan peranan yang penting
dengan cara meningkatkan keselamatan sempadan dengan memasang teknologi canggih terkini. Jelaslah bahawa aktiviti black economy ini bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan kerana ia merupakan perkara yang sensitif yang melibatkan isu agama Islam. Setiap orang hendaklah sentiasa bermuhasabah diri dan menghindarkan diri daripada perkara yang akan merosakkan akidah seseorang individu. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.